أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي النور المعصوم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. أما بعد. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab dan satu ayat pertama daripada surah Al-Kahfi dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan kita dalam keafiatan yang berterusan dan pemeliharaan yang sempurna pada urusan agama kita, dunia kita dan akhirat kita. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita sebaik-baik keadaan husnul khatimah. Maka semoga hari kematian kita adalah hari terbaik buat kita di atas muka bumi ini dan dapat kita pergi ke alam akhirat dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allahumma faqihna fid din. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambung semula pengajian kita berkenaan dengan 40 hadis asas muamalat Islam. Dan draft yang saya bagi pada tuan-tuan dalam bentuk PDF itu pada muka surat 45. Hadis yang ke-13. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita apabila memasuki pada perbahasan hadis yang ke-11, 12 dan 13, maka kita sedang memasuki perbahasan jual beli atau urus niaga yang dilarang di dalam Islam. Jadi kita ada urus niaga umum, kita ada urus niaga khusus, dan kita ada urus niaga yang dilarang. Dan urus niaga yang dilarang terbahagi kepada dua, urus niaga yang haram dan urus niaga yang makruh. Dan kita telah melihat bahawa urus niaga pertama sekali yang diharam adalah riba. Dan riba itu terbahagi kepada dua, riba hutang dan riba jual beli. Dan riba jual beli menurut mazhab Syafi'i terbahagi kepada tiga, riba fadl, riba nasi'ah dan riba iyad. Dan di sisi mazhab jumhur ulama terbahagi kepada dua, riba nasi'ah dan riba fadl. Dan kita telah bincangkan bahawa di sebalik hikmah pengharaman riba terdapat begitu banyak kebaikan. Begitu banyak kebaikan. Antaranya para ulama menyatakan bahawa oleh kerana harta riba itu terpakai pada makanan dan duit, maka dapat dipahami bahawa duit dan makanan adalah dua item yang paling penting dalam ekonomi dan dikawal oleh Islam dengan kawalan yang ketat. Dan kita juga dapat memahami bahawa Islam membezakan di antara duit dan barang. Kalau dalam sistem ekonomi barter, duit adalah barang, barang pun duit. Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan undang-undang pengharaman jual beli ribawi, maka para sahabat dapat memahami bahawa duit itu peranannya tertentu dan barang itu peranannya tertentu. Maka umat Islam telah menjauhi ekonomi barter sejak awal lagi, dan kita dah sebut ekonomi barter ni ekonomi yang tak mungkin akan berlaku timbunan kekayaan. Mana-mana ekonomi yang sumber ataupun asas perniagaan dia adalah barter tidak akan kaya, pasti akan sentiasa miskin. Maka berkat daripada undang-undang pengharaman jual beli ataupun syarat-syarat jual beli barang ribawi ini, maka para sahabat telah faham dan umat Islam telah faham peranan duit dan juga peranan barang dalam ekonomi. Duit mempunyai peranan, maka kekayaan bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah, sehingga tidak pernah diriwayatkan betapa ada kerajaan lain yang kaya seperti mana kerajaan umat Islam, khususnya kerajaan Abbasiyah. Dan di antara hikmahnya juga ialah kita telah melihat bagaimana Islam menggalakkan jual beli normal. Jadi ada tiga poin yang kita dah bincangkan dulu. Islam mengawal duit dan makanan secara ketat, tidak menggalakkan. Kedua, Islam tidak menggalakkan ekonomi barter, sistem ekonomi barter sebagai asas. Bukan haram, tapi itu bukan asas. Dan yang ketiga, Islam menggalakkan sistem jual beli normal. Baik,
Maka kawalan dalam duit dan makanan ada dua jenis kawalan. Kita dah sebut. Pertama kawalan kuantiti, yang kedua kawalan masa. Kita dah bincang dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-13 iaitu pengharaman gharar. Jadi elemen yang kedua yang dilarang, ada 5 elemen. Riba, gharar, maisir, darar, intihakul hurmah syar'iyyah. Ada 5 elemen yang dilarang di dalam muamalat Islam. Riba kita dah tengok secara general. Sekarang kita masuk kepada pengharaman gharar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari jual beli menggunakan batu kecil. Jual beli bai'ul hasah, jual beli menggunakan batu kecil. Yang kita akan tengok ada dua tafsiran. Yang merupakan amalan masyarakat jahiliyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal muamalat, ulama kata membawa 3 pendekatan. Pendekatan pertama, apa sahaja amalan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam ataupun dengan sumber-sumber syarak, maka Rasulullah benarkan dan luluskan, tiada masalah. Mana-mana amalan muamalat atau urus niaga masyarakat yang bertentangan dengan prinsip syarak, maka Rasulullah larang. Mana-mana amalan masyarakat Islam, masyarakat yang secara asasnya dibenarkan syarak, tetapi secara amalannya tidak diperincikan ataupun sebahagiannya bertentangan, maka Rasulullah SAW membenarkan dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Jadi ada 3 pendekatan Rasulullah pada amalan muamalat masyarakat. Jadi pada zaman jahiliyah terdapat berbagai jenis urus niaga. Ada yang dibenarkan oleh Rasulullah, ada yang diharamkan dan ada yang diberi syarat. Maka jual beli menggunakan batu ni ada 2 tafsiran. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 46 tu dengan 47. Maka jual beli hasah ataupun jual beli batu adalah salah satu bentuk jual beli gharar. Gharar ni apa? Gharar ni adalah perkara yang tidak jelas. Dan kita akan tengok nanti ciri-cirinya. Cuma kita nak detailkan dulu apa yang dikatakan jual beli batu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah dengan cara melempar batu kecil. Kalau macam kita zaman sekarang ni macam lebih kurang macam beli dengan cara menikam lah. Boleh dapat, boleh tak dapat. Boleh dapat dengan kadar tertentu, mungkin boleh dapat dengan kadar yang lebih rendah. Maka terdapat 2 cara kaedah jual beli seperti ini dilakukan di dalam masyarakat jahiliyah. Pertama, berdasarkan barang yang terkena balingan batu tersebut. Jadi nak beli barang kena baling batu. Pakaian mana yang kena batu itu, itulah pakaian yang dijual. Tak kena, tak ada apa-apa dapat. Macam menikam lah. Jual beli dengan menikam. Mungkin untung, mungkin tak untung. Jadi macam kita kata zaman sekarang ada isu yang besar kalau jual beli bandel. Jual beli bandel dilonggokkan tanpa mengetahui apakah apa yang ada dalam barang-barang tersebut. Bila dikeluarkan tengok tak puas hati. Ada macam-macam lah kaedah-kaedah jual beli yang menyebabkan seseorang itu tidak mengetahui apa barang yang dibelinya. Banyak macam ni. Jual beli menikam ni memang banyak jenis lah. Jual beli goris dan menang, lagilah jelas. Itu memang jelas ada unsur gharar dan juga unsur judi. Pembeli yang ingin membeli sesuatu barang dikenakan harga yang ditetapkan dan perlu melemparkan batu tersebut ke atas sekumpulan barang seperti pakaian. Mana-mana barangan atau pakaian yang terkena batu tersebut dikira sebagai barang jualan. Itu tafsiran pertama, jual beli batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat amalan ini dilakukan dalam masyarakat jahiliyah,
Maka Rasulullah melarangnya kerana unsur ghararnya begitu jelas. Seseorang itu membayar tapi tak tahu apa dia akan dapat berdasarkan balingan batu. Entah baling dapat, entah baling tak dapat, entah yang dia minat tak kena, yang dimahukan tak kena, terambil perkara yang barang yang lain dan sebagainya. Maka ini adalah amalan jahiliah. Maka apa sahaja bentuk jualan yang begini, tak kiralah apa nama dia sekalipun, ia adalah bentuk jual beli gharar. Yang kedua, berdasarkan kejauhan jarak batu yang dilemparkan tersebut. Ini kalau nak beli tanah, sebagai contoh, seorang pembeli mahu membeli sebahagian daripada sepotong tanah dan penjual juga mahu menjual sebahagiannya sahaja. Maka penjual berkata, lontarkanlah batu ini. Di mana sampainya batu ini, maka ia adalah untukmu dengan harga sekian-sekian. Nak beli tanah macam mana? Sepatutnya diketahui ukurannya. Oh, tapi tak apa, harga sekian-sekian, hang baling dulu. Hang baling. Sebanyak sejauh mana hang baling, kat mana sampai batu tersebut, itulah hak miliknya. Maka hak milik tidak ditentukan daripada awal lagi, tapi berdasarkan balingan. Jadi ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab jelas unsur tidak pasti. Orang tu tak pasti berapa banyak, berapa panjang, berapa luas tanah yang akan dimilikinya. Maka kita boleh kiaskan pada mana-mana sahaja jual beli pada hari ini, yang mana seseorang membelinya. Sebab tu ada sebahagian masalah, ada kita panggil jual beli syubhat. Ada orang dia jual barang kan, satu benda nampak, satu benda tak nampak. Ini ada unsur gharar juga. Dia kata satu benda lagi ni mungkin hadiah dia A, B, C, D, E. Sebahagiannya nampak, sebahagiannya tak nampak. Jadi terdapat gharar pada sebahagiannya. Kalau akad hadiah tak apa buat macam ni tuan-tuan. Kalau kita nak menghadiahkan orang, kita letak dalam kotak, orang tak tahu apa yang kita bagi, tak ada masalah. Dalam akad hadiah ataupun sedekah, oleh kerana dia akad tabarruk, maka dimaafkan, tidak disyaratkan barang itu diketahui. Yuktafaru fi tabarruati ma la yuktafar fil muawadat. Dimaafkan pada akad tabarruk apa yang tak dimaafkan pada akad tukar ganti. Akad tukar ganti barang kena tahu. Tapi kalau akad hadiah tak apa. Barang simpan, orang tak tahu apa kita hadiah kat dia, tak ada masalah. Sekarang ni agak-agaknya nak ada unsur-unsur thrill lah. Maka sebahagian barang diketahui, sebahagian barang tak diketahui. Kalau barang semua tak diketahui, nampak sangat ghararnya, tapi jual sebahagian-sebahagian. Tak boleh begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Kalau nak cerita bab MLM ataupun nak cerita bab bukan MLM lah, skim piramid yang bertopengkan MLM, kadang-kadang mereka menaikkan harga sesuatu barang dengan harapan ataupun dengan kebarangkalian orang tersebut boleh untung lebih besar. Harga barang ni sepatutnya, harga market dia sepatutnya katalah RM50, tapi jual sampai RM250. Kenapa? Kerana kalau tuan beli barang ni, tuan ada kebarangkalian dan jual pada orang lain, tuan ada kebarangkalian dapat bonus income. Bonus income ni macam-macam lah dinamakan. Bonus permata ke, bonus emas ke, bonus apa, macam-macam jenis bonus lah. Tapi orang membeli barang tersebut dengan harga yang mahal, kerana apa? Kerana di situ ada kebarangkalian boleh dapat bonus. Sanggup bayar mahal. Ini pun ada isu lah, yang mungkin nanti satu masa kita akan bincang lah. Dia ada dua mazhab dekat sini. Ada mazhab melihat kepada lafaz akad semata-mata. Ada mazhab melihat kepada penipuan halus yang berlaku dalam akad tersebut. Orang sanggup beli mahal sebab kalaulah sanggup beli mahal kerana ditipu, khasiat barang ini memang jelas itu satu penipuan.
Kita jual satu barang, kita kata khasiat dia boleh menguatkan badan ke begini-begini, tapi kita menipu. Itu memang jelas menipu. Tapi orang sanggup beli harga barang mahal sebab mendapat maklumat yang salah. Tapi dalam kes ni dia bukan dapat maklumat yang salah, tapi diberi janji ataupun diberi bunga-bunga. Boleh untung sekian, boleh untung sekalian. Dia panggil the best case scenario. The best case scenario. Bila you beli barang, you jual pada you punya downline, seolah-olah nak jual kepada downline tu begitu mudah, dan digambarkan the best case scenario. Kalau berlaku the best case scenario, you bukan dapat income runcit jual beli saja, tapi income bonus jualan, bonus prestasi lah kita panggil. Jadi itu cara yang agak halus. Cara yang agak halus menaikkan harga barang dengan meletakkan janji ataupun dengan menggambarkan best case scenario. Sebab tu kita pun tahu bank negara dah syaratkan apa kita panggil apabila ejen-ejen takaful menerangkan potensi pendapatan daripada dana-dana takaful, tak boleh terangkan dengan best case scenario semata-mata. Kena bagi average scenario. Kena bagi kadar yang munasabah. Sebab dengan kita menggambarkan barang tersebut dalam bentuk best case scenario, maka orang sanggup beli dengan harga yang tinggi kerana dijanjikan secara halus bahawa barang tersebut akan bernilai tinggi di masa hadapan. Ini memang biasa berlaku. Nanti yang cuma kita kata, cara menipu ni sama ada halus ataupun zahir. Kalau zahir senang nak dihukumkan, tapi bila halus, ni ada dua madrasah. Ada dua mazhab besar. Cara nak menerangkan. Tapi patutnya, kalau kita ni sebagai pihak berkuasa, kita kena tahulah betapa halusnya permainan dalam penipuan. Begitu halus, banyak-banyak sangat. Ada yang guna warna lampu untuk menampakkan daging segar. Macam-macam. Sekarang ni ada orang guna nama ala-ala Islamik. Nama ala-ala Islamik, branding bunyi macam Islamik. Pau berkat ke, pau masjid ke, yang habis. Pau Ahmad ke. Semua guna nama-nama macam ala-ala Islamik. Ini pun cara yang halus dalam penipuan. Saudi pun, pau Saudi pun jadi barang produk sekarang. Punyalah, apa kita panggil, penamaan tu digunakan. Itu belum cerita makanan sunnah, tapi rupanya bercampur-campur dengan makanan yang tak sihat. Itu macam lagi. Jadi penggunaan unsur tambahan ke atas barang, sama ada dalam bentuk pulangan income tambahan ke, dalam bentuk agama ke, dalam bentuk apa-apa, ini cara yang halus orang menipu untuk menaikkan harga barang. Kalau macam kes ini, senanglah kita nampak. Gharar. Dia nak menikam, dapat tak dapat kita nampak. Tapi yang halus-halus ini. Baik. Maka kedua-dua bentuk jual beli ini jelas mengandungi unsur gharar pada barang jualannya yang merupakan salah satu daripada rukun jual beli. Kemudian kata Abdullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, wa an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli batu menggunakan batu kecil dan jual beli gharar. Ulama kata ini ataf ma'am atas khas, dipanggil. Ataf am atas khas. Maksudnya apa? Jual beli batu ni salah satu jenis daripada jenis-jenis jual beli gharar. Jadi bila disebut jual beli gharar, sebelum itu disebut jual beli batu, maknanya apa? Ataf am alal khas. Rasulullah melarang jual beli menggunakan batu yang mempunyai unsur gharar, dan Rasulullah melarang jual beli gharar secara keseluruhan. Apa sahaja jual beli yang mengandungi unsur gharar, iaitu ketidakjelasan, kita akan tengok nanti pada mana-mana rukun akad, maka ia adalah jual beli yang dilarang.
Jadi sebab tu dalam Islam mudah, kaedah yang paling mudah kan. Semua benda kena jelas dalam jual beli. Perkara yang menjejaskan harga ataupun perkara yang kalau tak diberitahu akan kemudian diberitahu menyebabkan pergaduhan, wajib diberitahu dalam akad. Sesiapa yang menyembunyikan aib ke ataupun menyembunyikan perkara penting dalam akad tersebut, pertama sekali jual beli tersebut hilang barakah. Hilang barakah. Jual beli dalam hadis Rasulullah di antara sumber keberkatan hidup. Maknanya jual beli yang dilakukan dengan baik, sumber keberkatan hidup. Pembeli dapat kebaikan, penjual dapat kebaikan. Tapi apabila salah seorang yang melakukan penipuan, jual beli itu hilang berkat. Hilang berkat. Maka hilang kebaikan yang kekal dan berterusan. Maka mungkin jadi sebab pergaduhan, mungkin jadi sebab penyakit, mungkin jadi sebab musibah. Wal'iyazubillah. Ya. Baik. Ini hadis sahih Muslim. Maka nota ringkas yang saya terangkan di situ, Al-Imam Al-Jurjani, antara orang yang genius lah dalam sejarah umat Islam ya. Imam Jurjani dalam bukunya At-Ta'rifat yang masyhur mentarifkan gharar sebagai ma yakunu majhul al-aqibah la yudra ayakunu amla. Ini maknanya gharar pada wujud. Sesuatu yang tidak diketahui kesudahannya, tidak diketahui sama ada ia akan berlaku atau tidak. Dan saya juga sedang menghimpunkan satu buku khas untuk urus niaga yang dilarang oleh Rasulullah. Maka dekat situ banyak lagi. Antara jual beli yang dilarang kerana gharar, jual beli ikan dalam laut yang tidak di dalam air yang terbuka luas, ataupun binatang yang lari, hamba yang lari, burung yang berterbangan. Apa sahaja yang benda boleh belum tentu dapat, belum tentu wujud. Jual beli buah atau pokok sebelum dia masak ranum, nampak dah berputih, jom saya nak belilah, pokok ni bagus ni, buah dia bagus, saya nak beli. Anggaran berapa putih-putih ni berapa? Oh, mungkin keluar nanti dalam sekitar 100 kilo lah. Okey, 100 kilo saya beli 100 kilo. Berdasarkan pik pokok ni. Oh, tak boleh. Sebab belum tentu lagi. Putih tu belum tentu lagi jadi buah. Mungkin nanti ada ribut, mungkin nanti ada taufan, mungkin ada binatang dan sebagainya. Maka benda yang tak pasti pada kewujudan. Jadi, definisi yang diletakkan oleh Imam Al-Jurjani merujuk kepada sesuatu perkara yang tak pasti wujudnya tu boleh wujud ke tidak wujud. Macam dulu kan kita nak jual beli barang dekat negara Darul Harbi. Dulu oleh kerana dunia ni sangat-sangat bersempadan, bukan macam pada hari ini globalisasi dan sebagainya. Maka kalau kita duduk dekat Malaysia nak jual beli tanah dekat UK, zaman dulu memang gharar segharar-ghararnya lah. Ataupun nak beli barang daripada Jepun, ataupun nak beli barang daripada Korea ataupun China, memang gharar segharar-ghararnya. Nak beli buat akad dekat Malaysia, barang ada dekat China atau Jepun, memang gharar zaman dulu. Zaman sekarang dengan adanya sistem regulation, dengan kepastian pembeli, rekod inventory dan sebagainya, macam-macam, maka gharar tersebut boleh dibuang. Jadi sebab tu ulama kata gharar ini satu perkara yang boleh berubah mengikut konteks. Jadi sebab tu cara Rasulullah melarangnya secara umum. Maknanya apa yang gharar dulu, macam kita dah selalu sebut, jual beli bakteria, jual beli vaksin. Zaman dulu memang anggap perkara tu memang macam gila lah, jual beli bakteria ni. Zaman sekarang ni oleh kerana dah boleh dipastikan perkara tersebut melalui ujian makmal, maka gharar tu telah hilang. Jadi apa yang dulunya gharar, tetapi dalam zaman sekarang ni telah dikuat kuasa dengan regulation, dengan perundangan, dengan pembuktian di makmal dan sebagainya, maka boleh dihilangkan gharar, maka perkara tersebut tidak dikira lagi gharar. Jadi banyaklah perbahasan ini yang
tentang jual beli barang yang belum dimiliki oleh seseorang. Dulu tak boleh jual sebab memang tak memiliki barang tersebut lagi. Kenapa? Kalau you tak miliki barang tersebut, maknanya tak boleh pastikan barang tersebut tu dihantar atau diserahkan. Tapi zaman sekarang ni dropship antara salah satu kaedah jual beli yang besar. Dan sebagainya macam-macam lah. Ya. Dalam makna yang lebih umum, gharar merujuk kepada elemen ketidakpastian, ketidaktentuan, kekaburan, ketiadaan maklumat ataupun kemungkinan mendapat bahaya atau kerugian. Jadi apa sahaja jual beli yang berbentuk sebegini ada unsur-unsur gharar. Apa dia? Ketidakpastian, ketidaktentuan, kekaburan, ketiadaan maklumat yang cukup atau kemungkinan mendapat bahaya atau kerugian. Boleh dapat, boleh tak dapat. Boleh dapat barang macam ni, boleh dapat barang macam ni. Jadi apa saja bentuk begini bermasalah. Maka didefinisikan jual beli gharar sebarang bentuk jual beli yang mengandungi elemen gharar pada rukun-rukunnya. Gharar boleh dibahagikan kepada dua jenis. Ada sebahagian ulama bagi kepada tiga jenis. Tapi secara mudahnya bagi pada dua jenis. Adakah semua ketidakpastian itu dilarang Islam? Tidak. Kerana ada perkara-perkara yang tidak pasti tapi tak memang masyarakat bertoleransi berkenaannya. Macam kita masuk ke tandas bayar 50 sen ataupun 30 sen tapi tak sebut berapa banyak air kita guna, berapa panjang masa kita akan duduk dalam tandas. Ataupun kereta yang didaftarkan pada tahun 2022. Sama ada daftar bulan Januari ke, daftar bulan Disember ke, daftar bulan Julai ke, Jun ke, tapi cara dikira harganya pada tahun 2022. Walaupun perbezaannya bulan tu banyak. Tapi itu tak. Itu apa kita panggil kadar ketidakpastian sebab tahu tahun 2022 tapi tak pasti bulan mana. Tapi kaedah yang diterima dalam penjualan kereta cukup dengan tahun, year of manufacturing cukup. Tak payah nak ada month, nak kena ada day of manufacturing, tak perlu. Mungkin ubat-ubat ke ataupun barang-barang tertentu perlu dipastikan sampai tarikh hari dibuat. Tapi untuk kereta cukup dengan tahun sahaja. Jadi gharar pada hari dan bulan itu dimaafkan. Itu gharar yasir. Tapi itu pada barang seperti kereta. Tapi pada ubat mungkin untuk hilangkan ketidakpastian itu, ketidaktentuan itu perlu diterangkan bulan ataupun sampai ke tahap harinya perlu diterangkan. Jadi berdasarkanlah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, barang-barang yang berbeza-beza berdasarkan kita panggil apa? Dipanggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kita panggil? Sejauh mana barang tersebut boleh tak luput. Mungkin berbeza-beza lah cara penentuan pada kadar gharar ni. Maka pertama gharar yasir. Gharar yasir ni gharar yang ringan. Iaitu gharar yang sedikit, gharar yang tidak menyebabkan pergaduhan di antara pihak yang berkontrak. Beli kereta tak payahlah cerita pernah terkemik sikit dekat sini. Pernah terlanggar apa kita panggil bonjol yang tinggi ke, yang sikit-sikit lah. Tak perlu nak cerita habis pasal kereta tu. Itu 2 tahun tak habis cerita pasal kereta. Kau nak cerita semua. Anak pernah kencing kat sini, ini pernah ni, tak payah. Cerita apa yang perlu, yang menyejaskan harga sahaja. Gharar yang tidak menyejaskan harga barang akad, gharar yang sukar untuk dihilangkan atau dielakkan. Jadi ini adalah yang dipanggil sebagai gharar ringan. Gharar ringan ni dimaafkan. Kerana ia tidak membawa kepada pergaduhan, perubahan harga dan sebagainya. Gharar fahish iaitu gharar yang banyak atau berat, gharar yang boleh membawa kepada pergaduhan atau pertelingkahan di antara pihak yang berkontrak jika tak diberitahu terlebih dahulu, dan gharar yang menyejaskan harga barang akad. Dan saya dah bagi tuan-tuan contoh dulu. Pernah satu universiti nak jual baju konvo,
dibuat 8 tahun dulu, 10 tahun dulu. Jadi dia tanya kita adakah wajib perlu diberitahu pada pelanggan bahawa jubah combo ni dah dibuat 10 tahun dulu. Tapi nampak baru sebab pakai setahun 2 kali je. Jadi walaupun dah buat 10 tahun dulu nampak baru. So nak jual ni, nak jual dengan harga 1,200. Jadi saya tanya pada dia, kalaulah pembeli tahu barang ni 10 tahun dulu punya produk, dia dah beli dengan 1,200, agak-agaknya dia marah tak? Dia marah lah Ustaz. Marah kena bagi tahu. Kita letak kita dalam kasut dia, dah beli-beli barang, rupanya lah produk ni 10 tahun dulu. Ya, nampak baru, tetapi ciri barang tu, year of manufacturing tu, oleh kerana dia penting, dia menjejaskan harga, maka kena bagi tahu. Jadi saya kata lagi, agak-agaknya kalau dia tahu barang tu 10 tahun dulu, dia nak beli tak dengan harga 1,200? Tak nak lah Ustaz. Jelas. Maka tahun buatan bagi jubah combo tersebut wajib diberitahu. Kerana apa? Kerana dia akan menjejaskan harga dan dia akan membawa kepada pertelingkahan kalau tak diberitahu. Jadi kita fikir macam tu saja, mudah saja tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jadi pembeli tak diberitahu ciri-ciri tersebut, kita marah tak? Kita rasa nak beli dengan harga lain tak? Kalau kita ada rasa macam tu, wajib bagi tahu. Tak perlu risau tuan-tuan. Rezeki tak akan berkurangan kerana bercakap benar. Dan rezeki tak akan bertambah kerana berbohong. Berdosa besar ada. Jadi kalau kita cakap benar dalam produk-produk kita, tak berkurangan rezeki kita, jangan risau. Sebab tu saya pesan kan, siapa yang nak berniaga kena faham konsep rezeki. Kena faham konsep rezeki dalam Islam. Siapa faham konsep rezeki dalam Islam, dia berniaga tenang. Dia tak rasa pun orang lain mencuri rezeki dia. Rezeki orang, rezeki dia, rezeki dia. Tapi kalau dia tak faham konsep rezeki dalam Islam, duk rasa orang lain duk curi rezeki dia. Penting. Islam datang, Allahu Akbar, lengkap semuanya. Baik. Maka gharar dalam jual beli boleh berlaku pada 7 perkara. Pertama, gharar boleh berlaku pada kewujudan barang akad, macam kita sebut tadi lah. Buah tu baru keluar putik dah nak beli dah. Boleh jadi, boleh tak jadi. Baru kuda yang, unta yang orang Arab dulu kan, dia bai'ul habli atau bai'ul hablah, jual beli janin. Oleh kerana unta ni unta yang molek sangat, dia bunting. Nak beli anak dalam bunting, dalam rahim tu. Sebab apa? Entah keluar mati ke keluar hidup ke tak pasti lagi. Kalau nak berjanji boleh. Saya minta tuan janjilah tuan akan jual kalau dia keluar hidup kepada saya. Itu tak apa, tak ada masalah. Tapi tak boleh lagi lakukan akad atas barang yang boleh wujud, boleh tak wujud. Baik. Saya habiskan yang 7 ciri, berhentilah tuan-tuan. Saya sebenarnya suka berhenti sekitar 15 minit selepas waktu syuruk. Kalau ikut fatwa Negeri Sembilan, nak sembahyang duha, ada khilaf lah ulama. Apakah solat yang pertama sekali disunatkan setelah hilangnya waktu haram? Waktu haram ni ada 5 tuan-tuan. Waktu haram ni ada 5. 3 dikaitkan dengan gerakan matahari, 2 dikaitkan dengan perbuatan. Yang dikaitkan dengan perbuatan, lepas solat subuh dengan lepas solat asar. Tak boleh dah solat sunat. Yang kita panggil solat sunat yang dhatus sabab al-mutaakhir, yang sebab dia mutaakhir. Tentang orang kan tu panjang. Ada 3 jenis. Tapi maknanya kita kata 2 yang dikaitkan dengan perbuatan. Lepas solat zuhur, lepas solat subuh dengan solat asar. Tak ada. Solat sunat. Yang lagi dikaitkan dengan matahari, pergerakan matahari ketika dia terbit, ketika dia tegak dan ketika dia terbenam. Jadi di ufuk ni ialah kalau kita duduk dekat tepi laut, kita nampak laut bertemu dengan langit, itu dia panggil ufuk. Kita ni susah, bangunan banyak, pokok banyak, bukit banyak. Padang pasir luas senang. Tepi laut pun senang nampak ufuk.
Jadi bila ufuk ni kita nampak macam ni, matahari pun keluar kan. Katalah baik duit ni matahari. So bila matahari dah keluar ni, haram sembahyang. Sampailah sempurna. Dan bila dah habis waktu haram, maka ulama berkhilaf. Apakah solat sunat yang disunatkan ketika awal-awal matahari terbit? Mazhab Hanafi jelas, mereka kata itu solat sunat isyraq. Mazhab Hanafi, sebab mereka memang mengatakan adanya solat sunat isyraq. Mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Ada yang kata itu solat duha. Solat duha tu juga solat isyraq. Ada sebagian ulama mazhab Syafi'i kata tak, itu solat isyraq. Tapi tak ada masalah lah. Cuma Fatwa Negeri Sembilan menyatakan sekitar 28 minit selepas syuruk. Tapi sebahagian guru yang kami belajar, seperti Dr. Syam Kamil, dia kata sekitar 15 minit pun sudah memadai. Jadi sebab tu saya suka sebenarnya syuruk 15 minit lepas syuruk. Paling kurang ada pandangan yang kata boleh dah sembahyang. Maka barang siapa yang bersembahyang subuh secara berjemaah, kemudian duduk berzikir, dan kita duduk dalam majlis seremoni, majlis zikir, kemudian terbit matahari, hilang waktu haram, kita solat, maka 2 rakaat, sama ada duha atau isyraq, maka akan dapat pahala haji dan umrah tamatin. Sempurna. Kalau hari yang lain tak sempat dah. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, oleh kerana kita kat Malaysia ni telah mengubah masa kita. Kita kat Malaysia ni semenanjung pada zaman Tun Mahathir telah ikut waktu Sabah dan Sarawak. Jadi kita kalau nak sekarang ni 7.28. Nak masuk office pukul 8. Tu yang kalut tu pagi-pagi tu. Sepatutnya sekarang ni pukul 6.28. Sekarang ni waktu asal. Jadi kalau kita 6.28, katalah 6.40 ataupun 6.35, dah boleh sembahyang syuruk. 6.35, dia nak masuk office tu pukul 8 tu tenang lah. Macam kat Sabah kan. Kat Sabah nak sembahyang duha isyraq tiap-tiap hari tenang. Sebab hukum asal pukul 6 terbit matahari, pukul 12 matahari tegak, pukul 6 terbenam matahari. Itu hukum asal dalam sistem masa. Tapi kita dah anjak masa kita dekat Semenanjung ni ikut time zone Sabah Sarawak. Maka terbit matahari 7, tegak matahari 1, terbenam matahari 7. Kita sengit sikit. Jadi bila kita sengit, pagi-pagi gopoh selalu, tak sempat nak sembahyang sunat duha. Saya kadang-kadang lepas subuh kita nak berzikir, telefon dah, Walid mana ni anak-anak sekolah. Jadi tuan-tuan, hari Sabtu dan Ahad sahajalah di Semenanjung ni yang ada masa yang tak gopoh untuk kerjakan solat sunat selepas hilangnya waktu haram, selepas solat subuh berjemaah. Jadi kalau 2 hari ni pun kita tak buat juga, rugi. Baik. Yang kedua, jadi syuruk 7.19 saya taklah 35 saya berhenti paling kurang. Baik. Yang kedua ataupun lebih awal lagi, yang kedua, gharar pada keberhasilan barang akad walaupun telah wujud. Barang akad dah wujud tapi tak ada, macam mana? Macam kita kata unta yang telah lari ataupun hamba yang telah lari. Unta dah ada dah tapi dia lari, hilang. Kita nak jual barang yang dah hilang, dia dah wujud tapi hilang. Maka juga berlaku gharar, tak boleh jual tuan-tuan. Yang ketiga, kualiti barang akad, kualiti umum barang akad dan kualiti khusus barang akad. Jadi barang ni ada 2 sifat, sifat umum dan sifat khusus. Mana-mana sifat umum dan sifat khusus perlu diperincikan kalau melibatkan harga. Kalau kita nak buat barang, nak beli bangunan yang detail, semakin kompleks sesuatu barang, semakin banyak kualiti yang perlu diperincikan. Nak buat rumah pun kena tulis besi yang jenis macam mana, cat yang macam mana. Sebab besi yang dipilih tu menjejaskan harga. Kayu nak buat frame tingkap, kayu jati tak sama dengan kayu lain. Jadi perbezaan jenis kayu pun memberikan apa kita panggil, penjejasan ataupun terjejasnya harga, perbezaan pada harga. Maka kualiti umum dan kualiti khusus barang perlu diperincikan. Ni ada setengah orang, adalah setengah restoran, dia jual bubur.
letak gambar bubur, lepas tu dia letak semua, kita panggil add-on lah, barang-barang tambahan tu. Tapi dia tulis harga RM5. Jadi seorang sahabat saya, Tuan Prof, dia kata saya pun, murahnya bubur ni RM5. Dia pun datanglah masuk kedai tu. Rupanya RM5 ni bubur kosong je tuan. Dengan bilis ke macam tu lah. Bubur kosong. Hak lain-lain tu semua ada cas. Nak tambah ni berapa ringgit, nak tambah ni berapa ringgit, nak tambah ni berapa ringgit. Tapi iklan je buat RM5 macam tu. Kemudian dia punya tambahan dia sekeliling. Jadi orang terpedaya, orang ingatkan murah. Ada macam-macam lagi lah. Saya dulu pernah lalu satu tempat, ramai orang cendol bakar. Saya kata, wow, ramai orang cendol bakar. Ini mesti best ni. Cendol bakar tu mesti dia merangup-merangup. Sebab dia kena bakar kan. Cendol hijau tu agaknya merangup. Rupanya bila beli cendol biasa je. Bakar tu nama orang rupanya. Allahu Akbar. Lain kali kena tanya dululah. Ingatkan cendol yang rangup. Rupanya cendol dulu viral sekejap. Lepas tu tak viral. Sebab orang dah tahu rupanya cendol biasa. Bakar tu bukan perbuatan nama pemiliknya. Baik. Kemudian kuantiti barang akad. Tadi kualiti, maka ni kuantiti. So kalau barangnya apalah sebut sekilo ke sekilo lebih ke 100 kilo ke 100 apa, kena jelas. Itu jelas. Wasfan wa qadran. Cuma saya guna bahasa moden, kualiti dan kuantiti. Kemudian gharar juga boleh berlaku pada penentuan barang akad. Kita nak beli kenderaan ataupun nak beli haiwan. Walaupun ini unta, tapi tak sama. Tak sama. Mungkin yang ni handsome, ni tak handsome, ni sederhana. Handsome, contohnya lah. Jadi, bila nak beli, kena tentukan unta yang mana yang kamu maksudkan. Jadi, tak pasti. Kita ingatkan kita beli unta yang handsome ni, rupanya dapat unta yang tak handsome. Susahlah kita. Kalau orang dulu jual beli hamba lah. Jual beli hamba. Kena tentukan. Hamba yang mana? Hamba yang putih ke hamba yang gelap? Ulama' dulu kan, zaman dulu kalau kita baca, hamba putih ni lebih mahal daripada hamba gelap. Harganya. Dan kemudian, gharar pada keberkekalan barang akad. Macam mana? Kita tadi nampak satu barang dekat kedai, katalah makanan. Lepas kita bermusafir ataupun kita berjalan, maka kita jumpa tokek kedai tu, kita nak beli barang yang dekat kedai tu yang dalam bentuk makanan tu. Ulama kata, tengok kadar masa, kadar serahan, adakah boleh menyebabkan makanan tersebut berubah. Kalau boleh, ada gharar. Kalau barang tersebut tak berubah, zaman sekarang ni frozen dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi zaman dulu mana ada kaedah frozen. Maka dilihat kadar makanan yang dilihat, kemudian kadar akad dan serahan tu. Kalau boleh menyebabkan perubahan pada makanan, maka dia termasuk dalam gharar kepada keberkekalan kualiti barang tersebut. Jadi ni gharar-gharar yang boleh berlaku, dan apa saja gharar yang berlaku, ini boleh membawa kepada kita panggil larangan ataupun haram. Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita masuk pula pada bab judi. Bab judi ni menarik tuan-tuan. Apa tu judi? Zaman sekarang ni banyak pertandingan yang berasaskan judi, insya-Allah. Saya rasa takat di sini saja ni. Ikut kadar tu dah lebih 15 minit daripada waktu syuruk. Insya-Allah kita boleh tangguhkan insya-Allah. Sudah kita pada pagi yang berbahagia ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.